Okay, dalam tema 1, iaitu masyarakat, pemerintahan, pertahanan dan perhubungan luar. Okay, kalau kita lihat dari segi peta minda yang saya berikan ini. Okay, banyak perkara yang perlu kita fahami. Pertama, bila kita sebut masyarakat Arab, iaitu masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat Arab Islam, yang bermula di Mekah dan juga di Madinah. Itu dua perkara yang perlu kita fahami dengan lebih baik. Kedua, pembentukan masyarakat Islam yang zaman Rasulullah terutamanya, yang dikatakan sebagai ummah. Apa yang dikatakan sebagai ummah itu pelajar kena faham. Kemudian apabila berlakunya penyatuan antara Mekah dengan Madinah itu selepas peristiwa hijrah, penyatuan Muhajirin, Ansar dan sebagainya. Jadi perkembangan masyarakat Islam itu seterusnya membawa kepada perkembangan masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam itu berkembang daripada masyarakat Islam di Mekah, kemudian apabila berlaku hijrah masyarakat Islam di Madinah, kemudian berkembang ke semenanjung tanah Arab. Jadi di situ kita kena memahami keseluruhan perkembangan masyarakat Arab sebelum dan selepas Islam, sebelum, semasa dan selepas. Itu kena kuasai. Kemudian baru kita lihat aspek yang kedua, iaitu pemerintahan. Dalam aspek pemerintahan bermula dengan sistem pemerintahan zaman pemerintahan Rasulullah, iaitu kerajaan Islam di Madinah. Mula dengan bentukan Piagam Madinah. Dari segi Piagam Madinah, kita lihat kepentingan Piagam Madinah dan juga kepimpinan Rasulullah dari segi ketua negara, sebagai ketua negara sebenarnya termaktub dalam Piagam Madinah. Jadi dari situ kita boleh memahami tentang struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Rasulullah. Dari segi pusat pemerintahan dan juga dari segi wilayah. Pemerintahan, struktur pemerintahan itu di pusat dan juga di wilayah. Dan selepas wafatnya Rasulullah, berganti pada Rasulullah, mulalah apa dikatakan sebagai khalifah. Institusi khalifah. Jadi institusi khalifah itu pun sama, dia akan melihat juga dari segi kedudukan ataupun struktur pemerintahan zaman khalifah, iaitu di pusat dan juga di peringkat wilayah. Jadi pembentuk pemerintahan, dan juga kita akan lihat dari segi pemilihan khalifah, bagaimana khalifah itu dipilih, dan juga sumbangan khalifah daripada Abu Bakar As-Siddiq sehinggalah Khalifah Ali, Khalifah Ar-Rashidin yang dipanggil. Kita kena faham kat situ. Kita juga perlu lihat dari segi kepimpinan Rasulullah sebagai seorang negarawan. Dan juga ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Dan juga kita kena fahami dari segi pertahanan. Satu lagi aspek yang ketiga dalam tema 1 ini adalah pertahanan. Itu apa yang dikatakan sebagai jihad, etika dan juga strategi dalam peperangan. Dan pelajar akan perlu kaitkan dengan perang Badar, perang Uhud dan juga perang Khandaq. 3 perang utama yang besar yang berlaku sama Rasulullah. Kemudian baru kita lihat bahagian yang keempat, iaitu perhubungan luar. Dari segi perhubungan luar, iaitu hubungan diplomatik, hubungan naungan melalui pemberian ataupun pembayaran jizyah dan juga melalui perjanjian yang melibatkan kerajaan Abbasiyah dan juga Utsmaniyah. Dan satu lagi perkara penting adalah perhubungan luar yang berkaitan dengan hubungan diplomatik. Dimulai dengan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rashidin, 2 saja. Itu hubungan diplomatik. Bagi sebuah perjanjian, kita kaitkan perjanjian zaman Abbasiyah dengan zaman kerajaan Utsmaniyah. Dan ini membawa kepada satu lagi perkara yang penting kita perlu lihat adalah dari segi kepimpinan juga berkaitan dengan selain daripada Rasulullah, Khalifah Ar-Rashidin, dan juga dua lagi tokoh yang mungkin boleh yang perlu pelajar kuasai adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mempunyai nilai-nilai ataupun ciri-ciri kepimpinan yang jelas sebagai tokoh pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah, zaman Khalifah dan juga zaman kerajaan Abbasiyah dan juga Utsmaniyah. Jadi ini keseluruhan yang pelajar perlu fahami, perlu kuasai dalam tema 1. Ini berkaitan dengan apa sebenarnya kita belajar dalam tema 1. Dalam tema 1, 4 perkara yang kita boleh beri tumpuan. Itu masyarakat, sama dengan masyarakat Islam, masyarakat sebelum Islam, itu masyarakat Jahiliyah, masyarakat Islam di Mekah dan juga di Madinah. Dan perkembangan masyarakat, ini masyarakat baru yang wujud
selepas itu. Ini termasuklah zaman, terutamanya masa selepas zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman kerajaan Islam. Itu semua menunjukkan bahawa masyarakat Islam itu berkembang. Itu part yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari segi kepimpinan. Bila kita sebut kepimpinan itu, mula dengan kepimpinan Rasulullah. Ini sebagai contoh kepimpinan Islam yang berasaskan kepada Piagam Madinah. Ini melalui pembentukan sebuah negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Kemudian selepas wafatnya Rasulullah, kerajaan Islam diteruskan oleh pengganti kepada Rasulullah, iaitu Khalifah Ar-Rasyidin. Mula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan selepas itu bila berakhirnya zaman Khalifah Ar-Rasyidin, maka terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam yang diwarisi melalui mula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga Turki Utsmaniyah. Itu dari segi perkembangan, dari segi kita lihat pula dari segi sistem pemerintahan, dan kemudian dari segi pertahanan. Itu menyebabkan konsep jihad dalam Islam, etika dalam peperangan dalam Islam, dan juga strategi peperangan dalam Islam. Ini yang boleh kita kena fahami. Itu bahagian yang ketiga. Dan bahagian keempat adalah perhubungan luar. Ini berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan luar. Ini mula daripada zaman Rasulullah, zaman Khalifah dan juga zaman kerajaan-kerajaan Islam. Yang perlu kita fahami dari segi hubungan diplomatik, hubungan melalui perjanjian, dan juga hubungan melalui naungan ataupun pembayaran ataupun pemberian jizyah. Dan akhir sekali kita kena lihat juga dari segi kepimpinan. Kepimpinan tokoh-tokoh Islam dalam tema satu ini. Pasti yang pertama adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Dari segi kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Kedua adalah Khalifah Ar-Rasyidin. Ini ketokohan Khalifah Ar-Rasyidin bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan yang kelima, kita perlu lihat kepimpinan dua lagi tokoh kerajaan-kerajaan Islam selepas zaman Khalifah, itu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini keseluruhan daripada tema satu yang pelajar perlu kuasai untuk membolehkan pelajar menguasai dan menjawab dengan baik soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Biasanya soalan 1 dan soalan 2 itu daripada tema 1.